Bang, makan bang. Suami sampai gitu dah. Subhanallah. Boleh cakap, boleh kuat sikit dah. Mangat sikit. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang bermaksud radina billahi rabba, kami redha bahawasanya Allah Tuhan kami. Rabba juga membawa maksud Allah pentadbir kami, Allah pengatur segala urusan kita, Allah yang memberikan rizki. Banyaklah yang terkandung dalam maksud bila kita sebut kami redha bahawasanya Allah pentadbir kami, Allah Tuhan kami. Zikir itu melatih kita supaya menjadi hamba Allah yang redha, dengan ketetapan, dengan ujian, dengan berapa kadar nikmat yang kita dapat, dengan apa jua yang berlaku dalam hidup kita, yang kita suka ke, yang kita tak suka ke, yang kita jangka ke, tak jangka ke, daripada kecil sampailah ke tua learning. Terlalu banyak peristiwa demi peristiwa berlaku dalam hidup kita, dan kita nak melatih diri kita dengan ya Allah, aku redha. Dan insya-Allah zikir tu kalau kita amal pagi 3 kali, petang, kalau lupa petang malam 3 kali, dia akan melahirkan satu jiwa, satu hati, dan akan beri kesan pada tindakan ataupun perkataan kita. Kita jarang marah-marah, kita jarang ngokek-ngokek, kita jaranglah cari salah orang, duk nampak lebih kita je dan sebagainya. Banyak kesan dia. Tapi kena beramal dululah. Tak percaya, cubalah. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Bila kita sebut radina billahi rabba, boleh juga sebut raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai penetapku, Allah redha semua. Redha dengan apa yang Allah beri datang daripada Allah. Sebab hakikatnya semuanya mari daripada Allah belaka. Tapi perantaraannya suami kita lah, rajin ke, malah ke, kan? Suami wahai marah ke, wallahu alam. Itulah perantaraan Allah. Anak ke, isteri ke, semua tu perantaraan Allah, untuk Allah menguji kita redha ataupun tidak. InsyaAllah nanti kita akan baca sikit hadis berkaitan. Kemudian kita sebut wabil islami dina, kami redha Islam sebagai agamaku, agama kami. Maksudnya kami redha Islam sebagai cara hidup. Jadi kita mula ubah cara hidup kita mengikut Islam. Termasuklah cara pakaian kita, cara bercakap kita, cara tidur, cara makan, cara berjalan. Allah akan memberikan kita kemudahan untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Bila dak buat sunnah rasa berat. Bila minum air, duduk lalu. Bila makan, nak makan walaupun kacang je pun bismillah lalu. Bila nak jalan je, buat apa-apa bismillah lalu. Sebab itu sunnah Nabi, memulakan sesuatu pekerjaan dengan bismillah. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang tidak memulai sesuatu perkara, sabda Nabi, barang siapa yang tidak memulai suatu perkara dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan memutuskan. Jadi bila kita tengok, bila disyarah hadis tu, maksud di sini siapa yang buat perkara sesuatu perkara tak mula dengan bismillah, akan terputus daripada keberkatan, daripada rahmat Allah. Dan apabila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim je, kalau tak sebut ar-Rahman ar-Rahim pun tak apa, sebut bismillah saja pun dah cukup. Nak jemur kain, bismillah. Nak akad kain, bismillah. Nak nak masak, bismillah. Nak basuh pinggan, bismillah. Automatik dengan kalimat tersebut perbuatan kita terus jadi ibadah, diberi pahala, dapat pertolongan daripada Allah, dapat berkat. Berkat ni benda paling mahal. Sebab kita pagi sampai malam
Kita tidur tak tahu berapa banyak apa yang kita buat sehari tu dicatat sebagai pahala ataupun perbuatan sia-sia. Maksud sia-sia ni bukan kata ngaruk, tetapi rugi. Payah-payah nyapu tapi tak mula dengan bismillah, tak niat sebagai ibadah, boleh letih. Tetapi rugi, sepatutnya letih dan juga boleh pahala. Wallahu alam. Tapi Nabi sebut, siapa yang tidak memulai sesuatu perbuatan dengan bismillah, dengan nama Allah, maka ia akan memutuskan. Maksudnya terputus daripada keberkatan. Siapa yang memulakan sesuatu dengan bismillah, tadi kita sebut dapat pertolongan, dapat rahmat Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rosaknya perbuatan kita. Banyak mana kita bila buat kerja penat-penat, memang dah penat ngemah rumah. Tok lelaki balik kan, cik abang kita balik tau, you buat macam dok nampak rumah bersih. Mulut pula berat nak puji ya. Kita kan suka kalau tok lelaki kita puji, oh bersihnya rumah, sedaplah tengok. Buat penat tu hilang, betul tak? Tapi kita tak nak agak semua gitu. Jadi bila kita mula je perbuatan kita bismillah, 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 Allah akan melindungi daripada rosaknya amalan kita tu. Sebab amalan kita boleh rosak dengan apa? Dengan mulut kita sendiri, dengan kata-kata, dengan rasa tak puas hati. Awak ni senanglah balik tengok rumah ngemah. Saya tadi dak tunggal langgang kali nak ngemah, balik senyap tak ada. Jadi marah pula. Allahu akbar. Subhanallah. Benda ni kita selalu berperang, betul tak orang puan? Sebab kita tahu suami kita manusia biasa juga, bukan mudah nak kekal dalam keadaan apa yang kita nak. Lalu kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya Allah kami redha Islam sebagai cara hidup, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itulah mukadimah sikit kita malam ni. Saya nak mula dengan ucap terima kasih kepada pihak Masjid Terbauk Bukit Tunggal. Saya tak tahulah ustaz-ustaz. Ayah saya, arwah ayah pernah tak mari masjid ni? Haji Agong. Mungkin tak kan? Tapi kenal tak? Kenal lah Haji Agong. Siapa sini saya tengok ramai kawan-kawan ayah ni. Bila akak tangan tak? Siapa kawan ayah? Akak sikit. Haji Agong kedai nasi ayam Batu Nang. Masya Allah pakcik. Siapa kawan ayah akak tangan sikit? Awak kenal ayah Haji Agong saya yang Batu Nang tu. Masya Allah, Allahu akbar. Dah kita ni anak Puan Agong lah, bukan orang lain. Subhanallah, Allahu akbar. Surah masjid ni besar rupanya ni. Masjid baru ke ni? Masjid baru. Tahun bila? Hebatlah masjid orang Terbauk ni. Tengok sayur sampai hujung tu, besar. Jadi saya tengok ni kan, pihak masjid ni dia ada buat ni, dia minta ustazah mau kerjasama ustazah untuk lancarkan kutipan dana bagi membiayai kos naik taraf unit siar raya. Sebenarnya saya baru baca, belum lancar lagi ni. Lancar kejap lagi. Kita mula dulu ceramah. Maksud siar raya PA system tu yang berjumlah 15,000. Kerja-kerja naik taraf PA system telah selesai 2 minggu lepas, dan kini kami dalam proses pembayaran bil berkaitan yang tertunggak. Moci-moci, pocik-pocik, sedap tak saya ceramah ni? Bukan sedap saya ceramah, sedap tak PA system ni? Jelas tak suara saya? Jelas deh. Suara pun memang kuat dah. Saya memang boleh cakap lah ganungnya orang Batu Nang. Saya malu ni nak ceramah depan orang kampung ni. Saya bukan nak cakap luar sangat. Kan rasa ustazah ni orang Batu Nang je cakap luar. Tapi sebab awak dengar sama dengan kita lebih kurang dalam 2,500 orang ni, bukan orang ganung sangat. Takut tidak faham benda lah ustazah cakap. Jadi saya kena cakap luar lah sikit. Tahanlah kalau rasa lawyer ke dengar ustazah cakap luar kan. Kena tahan sikit, jangan tunjuk sangat lah kat muka tu kan. Cuma saya nak sebut, ini antara PA system. Ni PA system lah ni, cakap mic ni, antara yang terbaik. Sebab saya pergi banyak masjid, banyak sejid.
Bila pergi sejik, ada sejik kan, mic dia, speaker dia dengung duk apa dengar. Saya jadi kena tekan suara tu kuat, jadi letisan. Setengah jam rasa tak ada idea dah, habis ke PA system, habis ke tekan suara je. Kami ada buat dewan kecil je dekat Negeri Sembilan, tapi PA system harga lebih kurang 40,000. Bunyi macam paroknya, berapa sampai 40,000, bazir. Tak bazir muslimin-muslimat sekalian. Kalau orang buat majlis kenduri kahwin, buat majlis konsert, PA system dia ratus ribu harga. Beratus-ratus ribu. PA system orang kenduri kahwin buat upah tu kan, sekali bayar ribu sebab dia punya alat tu sampai ratus ribu. Sebab apa? Bila bab masjid rumah Allah, bila melibatkan majlis ilmu, kita nak kira bab-bab pembelian harta wakaf seumpama ini. Siapa yang ambil peluang, dia lancarkan 15,000. Saya percaya sebenarnya lebih lagi. Sebab PA system buat sedap gini, dengan dia pasang kiri, kanan, luar, saya dah tahulah lagi. Sebab kami dewan tak besar mana, kita pasang dalam, kita pasang luar, dan kita pasang juga bahagian sampai dengar ke jalan dan semua. Paling bukan 40,000 tu basic, pergi kepada sampai 60,000 PA system saja. Hasil daripada kita nega, hasil daripada kita jual, hasil daripada sumbangan orang ramai sikit-sikit, akhirnya kita boleh buat. Jadi kalau kita faham tentang erti kaya yang sebenar, orang kaya sebenar bukan kita tengok orang ada kereta besar, rumah besar. Sebab waktu bila mati dia akan tinggal kepada orang lain. Orang kaya yang sebenar memiliki harta yang kekal abadi. Antaranya adalah daripada sedekah jariah wakaf. Ni walaupun 10 riyal kita beri malam ni, walaupun 5 riyal kita beri malam ni, Allah tahu kita beri dengan rasa cinta. Allah tahu memang itulah jumlah yang mampu kita beri. Contohnya, kalau malam ni dok bawa pitih, biasa kuliah maghrib orang dok bawa beg, orang dok bawa handbag, betul tak? Dia niat dah ni nak beri 1,000 seorang ni, tapi sebab beg pitih dok bawa ni ustaz kan, ia dak, Allah dia kata dak tahulah pula masjid nak guna. Kalau tahu bawa dah 15,000. Ni kaya-kaya ni orang kampung nampak je gini ni. Masya Allah. Tapi kuliah maghrib saya faham. Jadi lepas ni kalau dah niat nak bagi, sebab setiap kali penceramah guna, insya-Allah PA system ni boleh bertahan sampai kiamat insya-Allah. Kita dah mati dah, jenazah seterusnya dah, kita dapat pahala mengalir. Orang tengah ceramah, kita dalam kubur, masuk pahala. Pahala mari mana pula ni? Oh, wak beri 1,000 dulu, wak beri 50 riyal dulu. Ruginya aku beri 50 riyal, apa dok beri 500? Sebab mengikut kadar apa kita beri. Kalau kita ni seorang yang mampu beri lebih, tapi kita beri sebab cinta dunia besar, rugi ya kita. Tapi bagi orang yang tak mampu, RM1 pun besar dah, RM5 besar dah. Tapi kita kalau ada 50,000, beri RM5 juga, memang malu lah. Sebab kita beri tu sebab cinta kepada Allah ke cinta kepada duit? Dah tahu tu. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana engkau tidak memberikan di jalan Allah sesuatu yang engkau cintai. Subhanallah.